Pengenalan. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan serta kemunculan dalam pengembangan media sosial, Undang-Undang Komunikasi mempunyai masalah melanggar hak privasi dan keamanan pengguna. Penting adalah tulang belakang pengembangan media sosial. Semakin banyak kemajuan teknologi telah menyumbang kepada dunia tanpa sekatan. Ini dapat dilihat bahawa kehidupan kita sekarang dikendalikan oleh komputer dan kita juga dianggap bergantung kepada teknologi ini. Ini dibuktikan oleh 69% daripada jumlah penduduk Malaysia yang menggunakan internet untuk pelbagai tujuan dalam kehidupan seharian mereka. Menurut statistik, 68% pengguna mempunyai akaun media sosial dan menggunakan untuk pelbagai tujuan. Seperti platform media sosial yang dipilih oleh pengguna termasuk Facebook, Instagram, Link, YouTube dan Twitter. Sebagai contoh, maklumat berkaitan dengan pandemik COVID-19 dapat dilihat dengan jelas. Setiap hari maklumat berkaitan dengan kes jangkitan COVID-19 dilaporkan menerusi laman rasmi Facebook KKM. Oleh itu, pengguna dapat mendapat maklumat terkini dengan merujuk kepada laman rasmi tersebut. Pengembangan platform media sosial dapat dilihat berkembang dengan pesat. Secara jelasnya, ia dapat dilihat menerusi bancian yang dilakukan. Menurut bancian pengguna Internet 2017, laporan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Isu pilihan adalah penyalahgunaan media sosial yang kini menjadi kontroversi di Malaysia. Pelbagai aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain membawa pelbagai pengaruh kepada pengguna, terutama perolehan pelbagai maklumat yang cepat. Namun, pengembangan aplikasi media sosial telah memperlihatkan privasi pengguna dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan platform media sosial untuk memuat naik kandungan dengan keaslian yang dipersoalkan. Masyarakat mula mengubah cara komunikasi dari media tradisional sama ada diterbitkan atau elektronik ke media sosial. Walaupun kebebasan itu sendiri dianggap sebagai keperluan sosial, secara keseluruhan, kebebasan hanya akan membawa kehancuran kepada manusia. Undang-undang komunikasi sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan privasi dalam talian. Secara umum, kemunculan internet telah membawa dimensi baru dalam media sosial. Pada masa yang sama, media sosial juga merupakan platform untuk kumpulan yang tidak bertanggungjawab sebagai platform untuk menghasut. Keadaan ini telah menyebabkan pertempuran dan kerosakan. Yang lebih membimbangkan ialah hasutan seperti ini melibatkan masalah perkauman. Sekiranya tidak dibendung, ia akan menyebabkan rusuhan antara etnik dan merosakkan keamanan. Saya bagi satu contoh. Rusuhan di Kuil Mariaman disebabkan oleh salah faham antara kuil dan pemaju One City. Namun, ketika media sosial digunakan sebagai platform untuk menyebarkan unsur-unsur hasutan, malah media sosial yang digunakan memperburukkan lagi keadaan. Bincangan tentang isu yang berkaitan dengan Undang-Undang Komunikasi. Yang pertama, faktor pengetahuan. Adalah penting untuk memastikan individu mempunyai pengetahuan berkaitan dengan perkara tersebut. Pengetahuan yang ada dalam kalangan pengguna meliputi cara mengendalikan aplikasi media sosial sangatlah penting agar tidak disalahgunakan sehingga disabitkan bersalah. Sebagai contoh, adalah penting untuk mengelakkan daripada memuat naik isu-isu yang sensitif, terutamanya yang berkaitan dengan perkauman di mana ianya dapat mendorong pergaduhan. Dalam masa yang sama, pengguna juga perlu sedar ancaman cyber yang boleh mendorong mereka dalam jalan cyber. Sebagai contoh, menjadi pengguna laman media sosial adalah sangat penting untuk mengetahui maklumat apa yang relevan dikongsikan di media sosial dan maklumat apa yang tidak relevan untuk dikongsikan di media sosial. Dalam menggunakan aplikasi media sosial agar pengguna tidak dapat mudahnya memaparkan kerahsiaan peribadi dan ianya boleh jadikan bahan untuk individu yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakannya. Yang kedua adalah faktor sikap.
Dilihat dengan jelas bahawa ancaman cyber yang berlaku di alam maya berpunca daripada sikap pengguna itu sendiri. Ianya dapat dibuktikan menerusi kata-kata negatif, memberi komen yang tidak elok, membuat urutan serta memalukan rakan dan menjadikan bahan jenaka di media sosial. Sikap pengguna yang tidak cakna ianya boleh mendorong ramai pengguna dihadapkan ke mahkamah atas kesalahan undang-undang komunikasi. Yang ketiga adalah faktor persekitaran. Persekitaran pula saya mendapati bahawa penama ibu bapa adalah amat penting dalam mewujudkan kesedaran dalam diri anak-anak mereka mengenai bahaya jenayah cyber. Pendedahan awal jenayah cyber kepada anak-anak amat perlu kerana mereka membesar dalam era modernisasi yang menggunakan khidmat teknologi yang meluas. Isu privasi dan keselamatan data pengguna di platform media sosial maupun transaksi jual beli secara atas talian dapat dijamin. Kerajaan telah menetapkan beberapa peruntukan undang-undang untuk melindungi pengguna dari menjadi mangsa penyalahgunaan data peribadi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk mengatur pemprosesan data peribadi oleh pengguna data dalam transaksi komersial dan untuk melindungi kepentingan subjek data. Seterusnya, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seksyen ini dan sekiranya pelanggaran ini berlaku, maka tindakan yang boleh dikenakan adalah denda dan hukuman penjara di bawah Seksyen 211(2) di mana denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi tempoh 1 tahun. Seterusnya, Akta Jenayah Komputer tahun 1997. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memperuntukkan tindakan jenayah penyalahgunaan komputer. Seterusnya, Akta Perdagangan Elektronik 2006 memberikan hak perlindungan kepada pengguna yang menguruskan urusan dalam talian internet. Seterusnya, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 diwujudkan bagi membantu tetap penguatkuasaan dalam negara di mana ia adalah langkah khas berkaitan isu keselamatan yang menggugat keamanan negara. Seterusnya, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 diwujudkan untuk mengawal percetakan dan menerbit apa-apa bahan maupun yang diimport masuk perlu melalui tapisan termasuk penerbitan secara elektronik. Seterusnya, Akta Fitnah 1958 mengawal penyebaran fakta atau maklumat yang tidak tepat melalui saluran media jika ia dikategorikan sebagai fitnah sivil. Seterusnya, Kanun Keseksaan Malaysia Akta 574 merupakan status induk bagi mentadbir sebarang kesalahan jenayah yang berlaku di Malaysia. Ia tiada peruntukan yang khusus bagi mengatasi masalah jenayah media sosial. Bagi cadangan atau pandangan atau idea bagaimana undang-undang dalam komunikasi dapat menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu yang dianalisis, agensi penguatkuasaan keselamatan rangkaian sangat memerlukan kekuatan. Jadi mereka mempunyai peranan yang lebih luas dan dapat mengambil tindakan menyeluruh dalam mengawal keselamatan rangkaian. Badan pelaksanaan yang diberi kuasa untuk mengawal keselamatan cyber di Malaysia itu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Cyber Security Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. SKMM mengendalikan penerimaan aduan dan penyalahgunaan sistem rangkaian internet. Kuasa yang diperoleh oleh dua akta iaitu Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 dan juga Akta Komunikasi Multimedia 1998. Isu yang sering kerap diterima oleh agensi ini adalah ancaman seperti gangguan seksual, menerima ancaman tindakan mengugut seperti penyalahan maklumat, butiran atau gambar bagi tujuan mengaitkan individu atau pihak yang berkepentingan. Langkah yang dibuat oleh agensi ini, mereka terlebih dahulu membuka kertas siasatan dan mengambil langkah semakan sekatan melaporkan kepada pentadbir aplikasi atau laman sesawan berkaitan atau merujuk aduan kepada agensi lain yang mempunyai kuasa. Bagi Cyber Security Malaysia, agensi ini di bawah Ministeri Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Pada dasarnya, peranan Cyber Security Malaysia adalah berkaitan dengan pengurusan bagaimana keadaan kualiti keselamatan, keupayaan penyelidikan, penilaian dan pemantauan risiko dalam kapasiti cyber di Malaysia. Mempunyai makmal berstandardkan antarabangsa di mana ia menempatkan sebuah makmal forensik digital yang pertama di rantau Asia Pasifik. Oleh itu, keupayaan untuk menjalankan siasatan yang berskala tinggi dapat dijalankan setelah menerima laporan atau aduan pihak berkuasa. PDRM memperuntukkan di bawah Akta Polis 1967. Seksyen 20(3) mempunyai 13 tugas utama, tidak mempunyai peruntukan khas berkaitan jenayah cyber. Di bawah Seksyen 3(2), pegawai polis diberi kuasa yang budi bicara
pegawai untuk melaksanakan dalam Seksyen 3(3) iaitu menangkap, risikan, keselamatan, pendakwaan dan lain-lain. Di bawah jenayah cyber seksyen ini memperuntukkan kuasa melalui unit forensik digital PDRM mempunyai 4 forensik digital seperti unit siasatan jenayah komputer, unit siasatan telekomunikasi, unit siasatan cakra optik dan unit pemantauan CCRC yang membolehkan agensi ini membuat siasatan serta memantau dalam penyalahgunaan kesalahan media sosial. Kesimpulan, secara umumnya apabila pengguna menggunakan aplikasi internet dan media sosial dalam usaha seharian mereka, sangat penting untuk memahami isu-isu yang berkaitan dengan privasi dan keselamatan maklumat. Perkembangan ini memberi kesan positif kepada kehidupan mereka dan keberadaan aplikasi internet dan media sosial dapat memudahkan kehidupan mereka. Di samping itu, disarankan agar pemerintah memkuatkan latihan kesedaran keselamatan cyber setiap masa bagi jangka masa panjang, agar pengguna perseorangan atau mana-mana pihak berkepentingan untuk membantu pengguna media sosial mengenal pasti dan mengambil langkah mendidik. Tanggungjawab kesedaran agar memahami batasan ketika penggunaan media sosial dalam menghasilkan masyarakat tanpa ancaman cyber. Oleh itu adalah mungkin untuk mengawal dan mengenal pasti gejala buli cyber melalui usaha bekerjasama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang adalah masa untuk meningkatkan kesedaran dan mencegah gejala buli cyber. Ini mengajar melalui tindakan undang-undang untuk dapat melindungi maklumat kehidupan dan peribadi seseorang.